Baiklah, selamat datang. Hari ini kita nak bedah siasat satu anjakan paradigma yang cukup besar dalam landscape pendidikan negara kita. Dasar pendidikan digital. Ya, satu dokumen wawasan yang bunyinya sangat lebat, menjanjikan macam-macam, tapi pada masa yang sama, realitinya tu masih loading. Okey, jadi ini rangka analisis kita. Kita akan mulakan dengan visi agung yang terkandung dalam dasar ni. Lepas tu, kita akan terjun ke medan perang sebenar, melihat realiti 3 watak utama, guru, murid dan sudah tentulah ibu bapa. Kemudian, kita cuba faham kenapa semua ini penting, walaupun boleh buat kepala pening. Dan kita akan akhiri dengan sedikit renungan dan satu kuis realiti yang mungkin agak pedih. Jadi, kita mulakan dengan premisnya. Dasar ini, kalau kita baca betul-betul, bukan sekadar nak bagi tablet percuma. Tak, ia tentang membina satu ekosistem holistik, kononnya satu infrastruktur kognitif baru untuk generasi kita. Persoalannya, adakah ini satu vizi yang benar-benar jelas atau cuma satu ilusi optik yang nampak cantik dari jauh? Dan ini dia janji utamanya, ayat yang diukir indah dalam Prakata Menteri Pendidikan. Ia diangkat sebagai kompas, sebagai panduan untuk kita semua. Tak kiralah pemuat dasar yang duduk di Menara Gading, sampailah kita semua yang terkial-kial kat bawah ni untuk mengharungi lautan digital yang penuh cabaran. Sekarang jom kita bedah definisi ni. Cuba perhatikan kata-kata kuncinya. Bersepadu, kreatif, inovatif. Ini bukan setakat kita pindahkan apa yang ada kat papan hitam ke skrin komputer tau. Bukan. Ini sepatutnya satu anjakan paradigm, satu rombakan total tentang cara ilmu disampaikan dan cara generasi baharu dibentuk menjadi fasih digital. Inilah dia gambaran utopia yang dijual kepada kita. Bayangkan, murid-murid meneroka dunia maya tanpa sempadan, siap berinteraksi dengan hologram macam dalam filem sci-fi. Satu wawasan yang, wow, dia punya angan-angan tu sampai ke langit ke-7. Okey, cukup dengan angan-angan. Sekarang, jom kita mendarat kembali ke bumi. Kita mulakan dengan mereka yang di barisan hadapan, para guru. Dasar ni panggil mereka jauhari, tapi realiti di sekolah seringkali memaksa mereka jadi juru teknik. Tersepit antara nak jadi kompeten digital dengan masalah kertas tersekat dalam printer. Inilah dia perbezaan paling ketara. Dalam kertas dasar, gelaran guru ialah pendidik kompeten digital. Tapi di lapangan, kemahiran yang paling selalu diguna pakai, jadi pakar tak bertauliah dalam seni on dan off modem sekolah. Satu kemahiran yang sangat kritikal, tapi peliknya tak ada pula diajar dalam mana-mana kursus perguruan. Data ni, ini bukan saya reka ya. Ini dipetik terus dari dokumen dasar tu sendiri dan ia menceritakan segalanya. Hampir 58% guru kita, kompetensinya masih di tahap asas. Jadi, bayangkan, wawasan kita dah sampai ke bulan nak guna realiti terimbuh. Tapi majoriti arkiteknya di bumi masih lagi belajar cara nak susun bata. Seterusnya, kita beralih pada watak utama kita, murid-murid. Dasar ni berhasrat nak lahirkan murid fasih digital. Tapi, apa sebenarnya maksud fasih tu? Adakah ia tentang kebolehan mencipta inovasi ataupun kecekapan melakukan swipe tanpa henti di media sosial? Cuba kita tengok senarai permintaan ni. Macam nak cipta adiwira digital. Bukan setakat kena pandai cipta inovasi dan analisis data, tapi kena buat semua tu secara bersepadu, kreatif, inovatif, bertanggungjawab dan beretika. Lengkap pakejnya. Macam kita nak lahirkan CEO syarikat teknologi campur ahli falsafah dalam satu badan. Tapi realiti kefasihan digital kat rumah mungkin nampak lain sikit. Kelajuan jari masa swipe TikTok tu jauh lebih laju daripada kelajuan menaip esei. Mereka ni juga pakar dalam merundingkan pampasan screen time dan kemahiran menyelesaikan masalah paling canggih menggodam keterlaluan Wi-Fi mak ayah sendiri. Dan inilah jurang tu kalau kita tengok dalam bentuk gambar. Sebelah kiri, aspirasi kurikulum yang bayangkan budak-budak belajar pakai set kepala VR. Canggih kan? Sebelah kanan pula, realiti harian kita. Kebanyakannya masih berkisar tentang Google Classroom. Bukan tak bagus, tapi ia macam kita bandingkan kapal angkasa dengan bas sekolah lah. Okey, sekarang kita sampai ke watak ketiga yang tak kurang pentingnya dalam drama ini, ibu bapa. Dalam dasar, mereka diberi gelaran yang hebat, iaitu rakan strategik. Tapi adakah peranan ini betul-betul tentang kolaborasi holistik atau sekadar menjadi talian bantuan teknikal selepas waktu kerja? Cuba dengar bahasa yang diguna. Mengoptimumkan pelibatan aktif sebagai pemangkin. Bunyinya sangat corporate, sangat strategik. Macam ibu bapa ni ahli lembaga pengarah syarikat gergasi. Ia meletakkan satu tanggungjawab yang jujurnya sangat berat atas bahu ibu bapa.
Dan inilah dia, manual operasi menjadi rakan strategik pada waktu malam. Langkah pertama, notifikasi kerja rumah masuk pukul 9 malam, masa otak kita dah penat. Langkah kedua, bermulalah pertarungan epik dengan butang lock masuk. Langkah ketiga, sedar dengan pahitnya yang kita dah lupa kata laluan. Dan langkah terakhir, pengisytiharan kalah, di mana kerja rumah secara rasminya ditangguhkan keesokan hari. Okey, kita dah gelak, dah merungut, tapi persoalan logiknya sekarang, kenapa kita kena hadap semua ni? Kenapa kita perlu bersusah payah dengan dasar yang pelaksanaannya boleh menyebabkan migrain kepada semua orang? Kerana ini, satu angka ini adalah sebab yang paling jelas dan paling menyakitkan. 36%. Pandemik sebelum ni dah koyakkan tirai dan tunjukkan kepada kita betapa besarnya jurang digital dalam masyarakat kita. Lebih 1/3 murid-murid kita terpinggir. Jadi, ini bukan lagi soal pilihan atau kemewahan. Ini dah jadi satu darurat pendidikan. Jadi, inilah rumusan dia, ya? Pelaksanaannya memang boleh jadi satu mimpi ngeri. Ia menguji kewarasan guru, kesabaran ibu bapa dan mendedahkan realiti kefasihan anak-anak kita. Tapi, di sebalik semua kepayahan ni, anjakan ke arah digital adalah satu kemestian. Satu imperatif yang kita tak boleh tawar-menawar lagi kalau kita tak nak generasi akan datang cuma jadi penonton di pentas dunia. Okey, jom kita tarik nafas dalam-dalam sekejap. Kita dah sampai ke bahagian refleksi. Ada beberapa soalan untuk kita fikirkan bersama yang mungkin akan buat kita termenung lebih lama sikit malam ni. Soalan pertama, dan ini soalan yang paling asas. Adakah semua usaha transformasi ni betul-betul satu revolusi? Atau adakah kita sebenarnya cuma ambil kaedah lama yang berhabuk dan salutkan ia dengan lapisan digital yang nampak berkilat? Pendek kata, kita sedang mendigitalkan pendidikan atau kita sekadar tukar buku teks jadi fail PDF? Dan soalan kedua, yang mungkin kena tepat pada batang hidung kita, apa sebenarnya kayu ukur kejayaan untuk kefasihan digital ni? Adakah ia dinilai melalui kebolehan mereka menulis kod Python yang kompleks ataupun sekadar kepantasan jari mereka swipe skrin tanpa henti? Di mana letaknya nilai sebenar dalam era digital? Okey, dah habis dah sesi termenung. Sekarang, untuk menutup perbincangan berat kita ni, jom kita buat satu kuis santai. Satu ujian untuk tengok sejauh mana kita boleh bezakan antara bahasa indah dalam dokumen rasmi dengan realiti sebenar yang kita hadap setiap hari. Soalannya mudah. Apakah definisi sebenar rakan strategik ibu bapa? Pilihan A, entiti yang menyokong ekosistem pembelajaran holistik anak secara proaktif, ataupun pilihan B, orang yang kena panggil pukul 10 malam untuk restart modem sebab wifi anak lagging masa main game. Saya rasa jauh di sudut hati kita semua tahu jawapan yang mana lebih kerap terjadi kan. Fikir-fikirkanlah.